Di soalan yang pertama, bolehkah membina masjid di atas perkuburan? Bersolat di perkuburan, yakni di kawasan kubur, di masjid atau di surau yang di dalamnya atau di sekitarannya terdapat kubur, sama ada kubur wali, keramat, orang soleh atau orang yang disucikan. Kalau tidak ada dalam kertas kerja yang lama, saya rasa insya-Allah bolehlah tuan-tuan dengar dulu, dan nanti dapatkan CD dan buku yang akan diterbitkan. Dia akan membantu tuan-tuan untuk memahami dengan lebih lanjut. Kemudian jawapan, mendirikan masjid di perkuburan, yakni di atas kubur, di atas tanah perkuburan atau yang berhampiran dengan kubur, adalah haram hukumnya, sebagaimana yang telah disepakati oleh para ulama. Ulama dimaksudkan di sini seperti ulama fiqh, Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Sebenarnya tuan-tuan, empat ulama ini kita tidak boleh kategorikan sebagai ulama fikih, kerana pengertian fikih dua. Satu, fiqhul akbar, fikih besar, itu masalah akidah. Satu, fiqhul asghar, itu masalah muamalah, puasa, zakat, haji dan seterusnya. Ini dinamakan fiqhul asghar. Jadi kalau ulama fikih dimaksudkan dalam syarak ulama fikih umum, bukan saja masalah yang dikatakan puasa, zakat dan sebagainya. Jadi kalau dikatakan imam yang empat ini ulama fikih umum, termasuk akidah. Mereka empat-empat ini kita akan buktikan dengan beberapa hujah yang diberikan oleh mereka, mengharamkan mendirikan solat di atas perkuburan dan bersolat di masjid yang ada kubur. Seterusnya, ini berdasarkan hujah ulama-ulama ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW. Dan sebelum saya lupa, ulama dimasukkan termasuk juga ulama fiqh, ulama hadis, ulama tafsir dan ulama usuluddin. Kalau dikumpul fatwa-fatwa mereka memang terlalu banyak, jadi ambil yang perlu sahaja. Mereka ini berfatwa tentulah mengikut Quran dan hadis, bukan mengikut hawa nafsunya. Di antara hadis-hadis yang digunakan oleh ulama-ulama, sekalian ulama, sama ada ulama fiqh, ulama hadis, ulama tafsir dan ulama akidah, di antara hujahnya, an Anas radhiyallahu anhu qala kana yakrahu an yubna masjida bainal qubur. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, telah dimakruhkan membina masjid di antara kuburan. Hadis ini diriwayatkan oleh Abi Syaibah. Perawinya atau rijalnya thiqah, arti thiqah dipercayai, tidak dipertikaikan. Termasuk perawi atau rijal Bukhari. Perawi hadis ini termasuk yang digunakan oleh Imam Bukhari rahimahullah dalam merawikan hadis-hadisnya, dan Muslim. Diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Al-Atram sebagaimana di Fathul Bari. Fathul Bari ini tuan-tuan kitab besar syarah Bukhari oleh Ibn Hajar Al-Asqalani. Jadi dimuatkan di dalam Fathul Bari ini kata-kata Ibn Rajab, ataupun disahihkan oleh Ibn Rajab tentang hadis yang kita baca tadi. Kemudian hadis yang seterusnya, an Ibrahim an-Nakhai annahu yakrahu an yaj'ala 'ala al-qabri masjida. Dari Ibrahim bin Nakhai, sesungguhnya Nabi menegah orang yang mendirikan masjid di atas perkuburan. Jadi tuan-tuan, kalau ada di sini orang yang mempunyai tanah di Malaysia, mungkin datuk kita meninggalkan pusaka, kalau tanah pusaka itu sudah dijadikan kubur, kawasan kubur, jangan didirikan masjid di situ. Kalau madrasah tak jadi masalah, tapi kalau kubur tidak boleh. Ditakuti nanti orang sembahyang di masjid itu sama seperti menyembah kubur. Jadi apabila di kawasan itu diperuntukkan untuk masjid, kubur tidak boleh. Apabila diperuntukkan untuk kubur, masjid tidak boleh. Tidak boleh dicantumkan kubur dan masjid. Tapi sekarang kita lihat di Malaysia dan di Singapura masih ada ini. Kemudian apa maksud hadis ini? Dari Ibrahim an-Nakhai, sesungguhnya Nabi menegah orang yang mendirikan masjid di atas perkuburan. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibn Abi Syaibah dengan sanad yang sahih. Kemudian di sini disebut makruh yang bagaimana dimaksudkan dalam hadis ini. Ini disyarahkan oleh Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i? Qaulus Syafi'i rahimahullah,
wa akrahu an yubna 'ala al-qabri masjida. Fi ibarati Syafi'iyyah al-mutaqaddimah khassah 'ala al-karahati at-tahrimiyah, li'annahu huwa al-ma'na asy-syar'i al-maqsudi fi al-isti'mal al-Qur'ani, wa la shakka anna asy-Syafi'i muta'aththirun bi uslubil Qur'ani ghayatut ta'thir. Faqad qala ta'ala wa karraha ilaikumul kufra wal fusuka wal isyan wa hadha kulluha muharramat. Qaul Syafi'i rahimahullah, aku memakruhkan membina masjid di atas kubur. Hujjah Imam Syafi'i adalah hadis yang kita bacakan dua tadi. Dalam ungkapan Imam Syafi'i yang lalu, yakni dalam hadis yang kita baca tadi, ialah makruh yang bermakna haram. Kalau ikut ulama usul fiqh, makruh ini yang apabila dilakukan tidak dapat apa-apa, tapi kalau ditinggalkan berpahala. Bukan itu maksudnya. Makruh yang dimaksudkan oleh Imam Syafi'i apabila memperkatakan tentang membina masjid di atas kubur, itu makruh yang tahrimiyah, makruh yang haram. Apa penjelasan Imam Syafi'i? Dalam ungkapan Imam Syafi'i yang lalu ialah makruh yang bermakna haram. Kerana itulah makna yang dimaksudkan oleh syarak dalam penggunaan istilah yang dikendaki oleh Al-Quran. Tidak syak lagi bahawa Syafi'i terkesan dengan uslub artinya method atau cara, uslub Al-Quran dengan kesan yang mendalam. Jadi Imam Syafi'i apabila mengambil istinbat hukum sesuatu masalah, dia mengambil daripada Al-Quran dengan cara Al-Quran, kerana dia terkesan dengan Al-Quran dengan kesan yang mendalam. Sehingga katanya, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran, ada tersebut beberapa ayat tentang makruh. Yang makruh dimaksudkan dalam Al-Quran ini makruh yang tahrimiyah, makruh yang haram, bukan makruh yang dimaksudkan oleh sebahagian orang-orang Syafi'i di sini. Artinya kalau dah makruh, buat tak apa-apa, ditinggalkan dapat pahala. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Melayu, dibenci. Tapi di sini makruh yang dimaksudkan haram. Kerana ayat tadi wa karraha ilaikumul kufra wal fusuka wal isyan, maksudnya menjadikan kamu benci, yakni karraha di dalam kertas tuan-tuan tidak ada, minta maaf ya. Yang dibenci di sini kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan. Yang mana semuanya ini, kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan, telah diharamkan oleh Allah. Jadi makruh dalam ayat yang terdapat dalam hadis tadi, makruh tahrimiyah, bermakna haram hukumnya. Apabila didapati masjid di dalam kuburan, kawasan kuburan yang berhampir dengan kuburan, seperti di Busara Aman, itu berhampiran dengan masjid. Apa berhampir dengan masjid? Itu berhampiran dengan kubur. Kubur itu berhampiran dengan masjid. Itu haram sembahyang di situ. Kalau mengikut Imam Muhammad bin Hambali, kena ulang, sembahyang ini tidak sah. Dan sebahagian daripada kalangan Syafi'iyah, ulama besar seperti Ibn Rajab mengatakan boleh membawa kepada kesyirikan. Ini perlu dipahami tuan-tuan.